Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis-majlis khatam Al-Quran giat diadakan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Pertubuhan Warga Emas mengadakan majlis pelancaran memulakan bacaan Al-Quran 78 kali khatam. Majlis khatam program Tadarus Al-Quran bulan Ramadan dan program sumbangan mulia kepada anak-anak yatim Pertubuhan Warga Emas. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 1,000 orang menyertainya. Di majlis tersebut, seramai 28 anak yatim Pertubuhan Warga Emas juga menerima sumbangan derma. Majlis diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusuk. Turut mengadakan majlis seumpamanya Jawatan Kuasa Takmir Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut lewat petang kemarin. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diteruskan dengan bacaan khatam Al-Quran dari Surah Ad-Duha hingga Surah Al-Masad. (117) anak yatim menerima sumbangan pada majlis penyampaian derma anak-anak yatim bagi Kampung Sengkurung A dan B, Kampung Tagap, Kampung Selayun serta Kampung Tanjung Nangka. Majlis dikelolakan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung, Jemaah Muslimah Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung dan Belia Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung. Penyampaiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sumbangan merupakan hasil daripada sumbangan orang ramai melalui tabung khas anak yatim yang dibukakan oleh Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung dan daripada persatuan-persatuan serta orang persendirian. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Masin mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung petang kemarin di masjid berkenaan. Hadir ahli majlis mesyuarat negara, Majlis Khatam Al-Quran yang merupakan acara tahunan ini disertai oleh ahli-ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Muslimah dan Jemaah Masjid Kampung Masin. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada lebih 30 anak yatim yang tinggal di Kampung Masin dan Kampung Bebatik. Pertubuhan Juruukur, Jurutera dan Arkitek Puja Brunei petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran serta majlis penyerahan sumbangan kepada 16 anak yatim yang terpilih. Hadir Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Zakaria, Setia Usaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Dalam pada itu, 30 orang terdiri daripada anak yatim, ibu tunggal dan warga emas penduduk rancangan perumahan negara Kampung Mentiri Kawasan 2 menerima sumbangan derma pada Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan derma diadakan petang kemarin. Majlis diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK dan Biro Wanita Kampung berkenaan.
Hadir Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Pitu Malim petang kemarin juga tidak ketinggalan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran serta membaca doa arwah sekampung. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Pintu Malim. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan bacaan surah-surah lazim beramai-ramai dan disusuli dengan bacaan Khatam Al-Quran, tahtim dan doa khatam. Lebih 20 peserta yang terdiri daripada penduduk kampung serta ahli jawatankuasa takmir masjid menyertai majlis berkenaan. Majlis antara lain bertujuan untuk memupuk budaya membaca Al-Quran. Juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD melalui bahagian keugamaan persekutuan berkenaan dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Balai Ibadat PPNBD dan Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Hadir Dato' Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Hampir 100 ahli pengakap hadir pada majlis berkenaan yang terdiri daripada pesuruhjaya-pesuruhjaya pengakap, penolong-penolong pesuruhjaya pengakap daerah, pegawai eksekutif pengakap, pemimpin-pemimpin pengakap, ahli-ahli pengakap tunas, pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap kelana. 10 ibu tunggal dan 17 anak yatim tinggal di sekitar Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba menerima sumbangan dalam Majlis Khatam Al-Quran, anjuran kumpulan bekas-bekas penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin. Majlis berlangsung petang kemarin di masjid berkenaan. Sumbangan diserahkan oleh Haji Ismail bin Haji Ahmad, salah seorang ahli lembaga penasihat kumpulan. Turut disumbangkan wakaf 60 buah kerusi bankuet untuk kegunaan Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan lainnya. Empat 40 ahli perkumpulan kebajikan isteri dan keluarga polis pekerti menyertai Majlis Khatam Al-Quran yang berlangsung di Surau Polis, Ibu Pejabat Polis Gadong. Majlis Khatam dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dikir marhaban dan diakhiri dengan doa penutup. Aktiviti keagamaan di bulan Ramadan itu bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara semua ahli pekerti di samping menggalakkan pembacaan Al-Quran terutamanya dalam bulan yang mulia ini. Majlis Tadarus sepanjang bulan Ramadan bagi ahli-ahli majlis wanita berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran dianjurkan oleh Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang.
Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Datin Hajah Dayang Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Seri Setia Dato' Paduka Haji Awang Muhammad Yusof yang dipertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Kira-kira 200 ahli dari Persatuan-Persatuan Wanita yang bergabung dalam Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam hadir dalam majlis ini. Majlis antara lain bertujuan bagi menyemai budaya membaca Al-Quran di kalangan ahli-ahli persatuan-persatuan. Dalam pada itu, pasukan Gerakan Ibu Tunggal PGIT mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam. 13 anak yatim yang terpilih dari anak-anak ahli-ahli persatuan berkenaan menerima sumbangan derma di majlis ini. Selain mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga persatuan, sumbangan bertujuan membantu para penerima bagi kegunaan pada bulan Ramadan dan Syawal. Bertemakan Shopping Raya Tanpa Henti, Riuh Raya 2024 dilancarkan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setia Usaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 60 pengusaha menyertai Riuh Raya 2024 yang akan diadakan selama 10 hari. Anjuran Starbucks Event Management, orang ramai dialu-alukan hadir. Penyakit buah pinggang kronik dalam kalangan pengidap kencing manis dan tekanan darah tinggi memerlukan rawatan dan amalan-amalan yang khusus, rapi dan dijalankan secara konsisten. Ini termasuk keperluan untuk menghindari daripada mengambil ubat-ubatan yang belum terbukti memberikan kesan positif. Laporannya bersama Nadira Haji Omar. Dr. Lim Yeyen, konsultan nefrologi di Jabatan Perkhidmatan Renal, menerangkan mengenai perlunya seseorang individu untuk selalu dalam keadaan kesihatan umum yang baik bagi menjaga kesihatan buah pinggang. Dr. Lim juga menjelaskan penyakit buah pinggang kronik tidak selalunya menunjukkan tanda-tanda atau simptom yang jelas. Jika kita mempunyai kencing manis atau tekanan darah yang tinggi, adalah penting untuk dirawat dengan teliti dengan doktor masing-masing. Berutamakan menjumpa dan pemeriksaan dengan doktor base kita, selalu melengkapkan ujian darah dan air kencing secara rutin, diet yang seimbang, jangan merokok, bersenam dengan teratur dan juga mengelakkan daripada makanan ubat yang boleh merosakkan buah pinggang. Kesedaran untuk sentiasa dalam keadaan kesihatan umum yang baik bukan sahaja akan menyumbang kepada penjagaan kesihatan buah pinggang, malah memudahkan lagi usaha senegara untuk mengawal dan mencegah penyakit tersebut secara holistik. Nadira Haji Umar melaporkan untuk Berita RTV. Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam mengadakan program Khairat Azhari yang menyasarkan golongan mu'alaf yang memerlukan bantuan serta golongan fakir miskin di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, sumbangan kepada 15 buah keluarga disampaikan oleh Dato' Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Jawatankuasa Eksekutif Rabita. Program Khairat Azhari merupakan program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan di samping menzahirkan sikap pemedulian warga Rabita kepada pembangunan ummah.
Belia-belia masjid di daerah Tutong dan Blythe berpeluang mengikuti berbagai aktiviti keagamaan dalam program Minal Masjid Ilal Masjid 3.0 Ramadan Retreat yang diadakan selama 3 hari. Program yang bermula di Masjid Hasanah Bolkiah Tutong itu berakhir di Masjid Zainab Lumut, Mukim Liang. 50 orang peserta termasuk 21 peserta perempuan mengikuti berbagai aktiviti seperti ceramah dan charity drive kepada mereka yang memerlukan. Ia bertujuan meningkatkan jati diri peserta agar dapat menjadi belia yang berkualiti dan berwawasan, menerapkan nilai-nilai murni agar dapat menjadi belia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara. Belajar bahawa komunikasi is key. Communication is key. Kerana kami telah melakukan pelbagai aktiviti teamwork dan kami juga harus bertanggungjawab sebagai seorang insan. Dalam sepanjang saya masuk aktiviti ini, saya memperolehi banyak manfaat. Banyak yang aktiviti yang syok lah. Seperti pada malam pertama, kami melakukan sembahyang tarawih bersama-sama. Kami ada juga kuliah subuh. Kami ada sembahyang tahajud sama-sama. Bengkel pengurusan jenazah diadakan bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang tata cara pengurusan dan penyempurnaan jenazah secara teori dan praktikal. Dianjurkan oleh Al-Razak Funeral Management, bengkel diadakan oleh Baiti Baitul Quran dengan kerjasama Al-Hufaz Management di Dawak, Brevi Sentral. Bengkel dikendalikan oleh 2 pengapai dengan kerjasama ahli jawatan kuasa dan para sukarelawan terdiri daripada pelajar-pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Turut diadakan majlis sedekah anak yatim yang antara lain bertujuan mengumpulkan sumbangan bagi anak-anak yatim sebagai persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pendaftaran peperiksaan Sijil Perdagangan Brunei SPB bagi bulan Jun 2024 dibukakan mulai hari ini 1 April 2024 hingga hari Sabtu 4 Mei 2024. Peperiksaan akan diadakan pada hari Jumaat 7 Jun 2024 dan hari Ahad 9 Jun 2024. Pendaftaran peperiksaan bagi calon-calon yang menghadiri kelas pelajaran lanjutan yang ingin menduduki peperiksaan ini adalah melalui guru kelas masing-masing, manakala calon-calon persendirian boleh mendapatkan borang dan mendaftar terus ke kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan. Pembayaran secara wang tunai sahaja. Keterangan lanjut boleh dirujuk melalui laman web Kementerian Pendidikan. Tarikh mengembalikan borang tidak lewat pada hari Sabtu 4 Mei 2024. Tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBG akan dibukakan bermula hari ini 1 April 2024 melalui nomborku One Week Bid. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan One Week Bid bagi TPK berkenaan akan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya melalui laman sesawang nomborku selama 1 minggu. Dalam tempoh tersebut, semua TPK 3 dan 4 angka siri BBG iaitu dari BBG 100 hingga BBG 999 yang tidak mempunyai penanda semasa tempoh click and bid yang telah dikeluarkan akan dibukakan semula kepada orang ramai.